Didik TV KPM. Buka mata dan lihatlah insan kecil yang tak berdosa jadi mainan dan hinaan semua manusia tiada berpedoman. Apakah salah mereka menjadi mangsa yang terdiam? Dia disiksa tanpa rasa simpati, hanya darah merah mengalir di bumi. Susah akan terasa di sepanjang hayatnya. Tangisan tak bersuara, insan yang sekecil itu merasa perihnya derita di jiwa. Mengapa dia disiksa hingga lesu tak bermaya? Haruskah kita menyaksikan penderitaan pada mereka? Assalamualaikum kawan-kawan, adik-adik semua. Anda sedang menonton rancangan Teras di Didik TV KPM bersama saya Syafiqah Farahin Razali, dan hari ini saya harap anda semua telah pun sarapan. Kita akan belajar tentang satu tajuk yang agak serius pada hari ini, iaitu tahap 2 pendidikan kesihatan, dan topiknya ialah penderaan dalam keluarga. Tapi sebelum itu saya nak menjemput dulu guru kita yang sebentar tadi berada dalam muzik video yang sangat menyayat hati cikgu dan buat saya rasa sangat sayu. Dan saya nak ingat perkenalkan cikgu kita pada hari ini, iaitu Cikgu Farah yang telah berada di studio beberapa kali sebelum ini. Cikgu popular kita ya. Alhamdulillah, harap dikenali. Ya, cikgu dari Sekolah Haji Abu Bakar Al-Usta Kedah ya cikgu. Betul. Dan cikgu merupakan guru pendidikan kesihatan. Ya cikgu, tadi sebentar tadi kita telah melihat satu video yang sangat sayu orang kata tentang penderaan dalam keluarga dan kes-kes sebelum ini melibatkan penderaan ya cikgu. Betul. Boleh cikgu terangkan sedikit tak apa makna di sebalik video tadi cikgu? Okey, makna sebelum tu, Ya, cikgu. Saya harap semua emosi yang agak baik hari ini. Okey, sebelum tu tajuk kita pada hari ini adalah penderaan dalam keluarga. Apa yang kita akan kupas sebentar lagi untuk mengingatkan semua anak-anak murid kita di rumah ataupun di mana-mana saja. Ya cikgu. Penderaan dalam keluarga kena ambil tahu, dan ini sangat penting. Ya, cikgu. Betul, saya setuju sangat. Dan hari ini bagi anda, adik-adik dan kawan-kawan di luar sana, kita nak belajar sikit, kupas sikit tentang isu penderaan ni. Jadi sediakan nota anda dan juga pensel untuk tulis nota-nota penting pada hari ini. Tapi sebelum itu, cikgu, kita menjemput dulu kawan-kawan kita untuk bersama kita di dalam studio. Hai adik-adik. Hello. Adik-adik semua sihat? Okey. Alhamdulillah. Okey adik-adik, Kak Pika. Okey, alright. Kak Pika nak kenal semua tapi satu persatu dulu ya. Kita mulakan dengan Kisha. Kisha Jalila, boleh? Okey, hai Kisha.
Senyum sikit. Kisha, kenapa sedih sangat tu? Okey, Kisha. Dah manis betul senyuman Kisha. Okey, Kisha. Hai. Kenalkan diri nama. ya, Kisha. Rasanya okey, mungkin internetnya tak begitu bagus ya. Ya, mungkin. Okey, jadi itu ialah Kisha Jalila binti Muhammad Khairi Majdi, dan kita juga ada Kisha juga yang lain, iaitu Kisha Nur Kisha Damia, ya. Boleh tak perkenalkan diri dulu, Kisha Damia? Assalamualaikum dan salam sejahtera Cikgu Farah Rashikin dan Kak Syafika. Wah, Hai. salam. Saya Nakisha dan binti Mak Faizal dari kelas 5 UPM Sekolah Kebangsaan Kampung Melayu Keluang Johor. Wah, terima kasih Kisha. Okey. Alright, selepasnya kita nak Tengku Ryan. Assalamualaikum semua. Nama saya Tengku Ryan Zulkarnain bin Zulkifli dari Sekolah Kebangsaan Perempuan Setar. Hai Cikgu Farah, Kak Syafika. Hello Ryan. Terima kasih Ryan. Ceria Ryan hari ni. Betul lah, ceria sangat. Mesti dah makan kan tadi? Okey Cikgu, dan kita ada Muhammad Firas. Ya, okey. Muhammad Firas, sila perkenalkan diri. Hai, Assalamualaikum Cikgu Farah dan Kak Syafika. Hai. Nama saya Muhammad Firas Danish bin Muhammad Fauzan dari Sekolah Kebangsaan Bayar Lepas 2 Pulau Pinang. Okey, wah, Pulau Pinang ya Pinang. Cikgu. Jauh merantau. Okey, dan kita ada Idrina. Ya Idrina, sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Cikgu Farah dan Kak Syafika. Ya. Nama saya Idina Kaisara binti Muhammad Sani. Saya dari Sekolah Kebangsaan Haji Abu Bakar Al-Ustaz Kedah. Okey. Alright, dan yang terakhir sekali Nur Ariana. Wah, sedapnya nama Ariana. Ariana, perkenalkan diri. Assalamualaikum Cikgu Farah dan Kak Syafika. Saya Nur Ariana Nabila dari Sekolah Kebangsaan Bukit Tinggi Kedah. Okey. Baiklah, comel-comel semua pelajar cikgu ni. Seperti cikgu juga. Alhamdulillah. Terima kasih. Bila kita mengatakan tentang penderaan di kalangan dalam keluarga ni cikgu, amat penting untuk mendidik di luar sana mengetahui dan mengenal pasti. Ya, dan mengatasi. Mengatasi, ya cikgu. Walaupun dari kecil lagi kita perlu tahu dan siapa yang perlukan bantuan sebenarnya. Lagi-lagi dalam keadaan pandemik ni cikgu. Betul. Ramai yang di rumah dan kita tidak tahu siapa yang perlukan bantuan. Betul. Jadi untuk hari ini cikgu, mungkin kita boleh buat SOP dulu sebelum itu, dan saya nak mengingatkan anda di luar sana untuk sentiasa amalkan SOP. Pakailah pelitup muka dan kekalkan perjalanan sekurang-kurangnya 1 meter antara anda dan orang di sekeliling, dan basuhlah tangan selalu. Kalau tiada, pakailah gel pembasmi kuman seperti di atas meja cikgu. Silakan untuk memakai gel pembasmi kuman. Ya cikgu dulu, dan juga saya dan adik-adik, kawan-kawan di atas talian dan juga di rumah, sila pastikan anda sentiasa mengamalkan SOP ya adik-adik. Baiklah cikgu, tanpa membuang masa saya menjemput cikgu untuk mulakan dulu pelajaran kita pada hari ini. Ya. Kak Fika. Kak Fika. Okey. Baiklah. Okey, cikgu harap semua dah bersedia untuk pembelajaran kita pada hari ini, iaitu tajuk kekeluargaan, penderaan dalam keluarga. Ya, cikgu. Okey. Kalau kita lihatlah penderaan dalam keluarga ni situasi yang agak membimbangkan. Kita takut bila kita dengar tentang penderaan. Ya. Tapi kadang-kadang bila kita dengar sahaja, kita tak rasa. Betul. Melainkan kita mengalami. Okey. Kita tengok. Sebelum tu, cikgu nak terangkan dulu objektif kita untuk topik ini. Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, okey, murid dapat mengetahui kepentingan menangani penderaan dalam keluarga. Bagaimana kepentingan untuk menangani penderaan ini. Okey. Betul cikgu. Okey, seterusnya mengaplikasikan kemahiran berkata tidak. Macam Kak Fika kata tadi, say no. Okey. Pada situasi penderaan dalam keluarga. Dan seterusnya, murid-murid dapat menyatakan cara meminta bantuan
penderaan untuk menangani penderaan dalam keluarga. Ya, Macam cikgu. mana kita nak minta bantuan? Kena tahu, katakan tidak. Ya. Okey, kita teruskan lagi. Okey, peranan diri sendiri dan ahli keluarga dalam aspek kesihatan. Okey. Kalau kita tengok gambar ni, apa yang okey, Kak Fika sendiri, Fika rasa apa yang dimaksudkan dalam gambar ni? Dari situ Kak Pika nampak satu sebuah keluarga yang bahagia. Ya, pandai. Okey. Keluarga yang bahagia. Ya, macam dah tahu dah Ya, jawapan kita tu. memang mengharapkan satu keluarga yang sangat bahagia untuk kehidupan kita sehari-harian. Alright, kita teruskan lagi. Okey. Dengan memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak. Susah macam mana pun, pendidikan penting dalam kehidupan kita. Memang kena belajar. Tak kira lah formal, tak formal, memang perlu pendidikan. Okey, seterusnya kita kena selalu berbincang dan selesaikan masalah jika berlaku. Kalau kita ambil tahu saja, tak berbincang dan tak selesaikan, Betul. tak ada kesudahan. Tak ada Betul kesudahan. tak? Jadi kita perlu jangan terlalu mementingkan diri sendiri. Ya, betul. Tetapi fikirkan solusi bagi bagaimana? sesuatu masalah. Okey, dan seterusnya. Okey. Mengambil tahu tentang pembelajaran anak-anak. Jangan abaikan. Kadang-kadang, tak apalah, hantar anak sekolah. Balik, ambil, hantar. Macam tu je kan. Kena tahu, kena tanya. Macam mana pembelajaran hari ni? Okey ke? Itu dalam perasaan juga. Betul. Kadang-kadang anak pergi sekolah, kita tak tanya dah, dia suka ke, dia happy ke, macam mana, apa masalah dia di sekolah kan. Okey, jadi kita kena ambil tahu tentang pembelajaran anak-anak. Okey, masih awal lagi topik ni. Betul. Okey, kita teruskan lagi. Ya, cikgu. Penderaan. Okey, penderaan ni, lihat. Ada 3. Saya ambil 3 ya, Kak Bika. Okey, penderaan fizikal, mental dan emosi. Kita bagi 3 dulu dekat murid-murid supaya dia orang ingat dan mudah faham. Mudah faham, okey, ya. Fizikal. Apa yang dimaksudkan dengan fizikal? Perbuatan yang menyebabkan kecederaan pada anggota badan. Penderaan. Contoh. Okey, siapa nak bagi contoh kat sini? Siapa yang ada contoh? Siapa nak bagi contoh? Boleh cuba adik-adik? Okey, perbuatan yang menyebabkan kecederaan pada anggota badan. Contoh, apabila Okey, nampak macam Raya nak jawab. Apabila dipukul. Pandai Raya, pandai dipukul. ni. Selain pada pukul? Selain pada pukul, siapa nak jawab? Irina? Firas Firas, nak okey. jawab. Dicucuk rokok. Dicubit, digoncang. Ya, dicubit, digoncang. Itu penderaan secara fizikal di Ya, tubuh cikgu. badan kita. Okey, kita tengok pula mental. Akibat daripada gangguan emosi, jika tidak dapat dikawal, masa mengalami tindakan tidak wajar. Apa tu mental tu? Okey, tadi penderaan fizikal yang berlaku pada anggota badan. Betul. Okey, mental pula apabila dimaki, Dimarah, cikgu. dimarahkan, yang keterlaluan, yang kadang-kadang menggunakan kata-kata kesat, dia akan terbawa. Dia macam trauma kanak-kanak ni. Ya. Yang kadang-kadang member kita faham, ibu bapa mesti marah. Kadang-kadang anak ni kan macam-macam perangai kan kat rumah kan. Jadi bila ibu bapa marah, kadang-kadang terkeluar dengan kata-kata yang kesat. Jadi bagaimana kita kena mengawal perasaan tu, kita kena pujuk balik anak dan terangkan kenapa, mengapa dan selesaikan masalah. Betul, cikgu. Dan emosi pula, perbuatan yang menyebabkan gangguan perasaan. Kerana dihina, diejek, dikritik dan sebagainya. Jadi bila mengalami penderaan emosi, yang tu tertekan juga. Dia stres. Kanak-kanak ni kadang apabila kita selalu marah, keluarkan kata-kata yang tidak baik, Betul, dia cikgu. fikir, adakah mereka disayangi ataupun tidak disayangi? Apakah salah mereka? Apa salah mereka kalau tiada penyelesaian? Okey, ingatnya. Okey, 3 penderaan fizikal, mental dan emosi. Dan juga cikgu, kalau tiada kata-kata kesat pun trauma pada suara yang garang dan juga tinggi. kuat. Ya, cikgu. Ya, betul-betul. Kanak-kanak ni sikap dan perangai mereka tak sama kadang-kadang. Apabila selalu dimarahi, sentiasa dimarahi tanpa penyelesaian masalah, dia akan memang terbawa. Okey, cikgu. Daripada sudut mental dan emosi. Okey, ingat ya, kalau fizikal
apabila dipukul, dicubit, digoncang sehingga menyebabkan kecederaan. Ya. Jadi kita tak naklah berlaku benda macam ni dekat kanak-kanak. Okey, cikgu nak tanya, ada soalan tak? Okey, cikgu, sebelum kita tanyakan kawan-kawan kita, adakah mereka mempunyai sebarang soalan? Biar mereka merangka dulu soalannya dan kita akan kembali dulu selepas rehat ini ya, cikgu. Okey, di teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai adik-adik, kembalinya ke Teras Didik TV KPM dan hari ini tajuk kita ialah tahap 2 pendidikan kesihatan dan kita belajar tentang penderaan dalam keluarga. Ya, topik ini sangat sebenarnya serius bagi zaman-zaman sekarang, especially masa musim pandemik di mana kita menghadapi situasi berada di rumah selalu ya. Dan kita masih berada bersama dengan Cikgu Farah di studio dan cikgu boleh teruskan dengan pembelajaran pada hari ini. Okey, tapi sebelum itu adik-adik di atas talian masih bersemangat? Okey? Okey. Alright. Okey, semua tersenyum lebar dah. Seronok nak belajar pada hari ini. Okey, cikgu teruskan. Okey, sebelum tu cikgu nak kamu buka buku teks muka surat 85. Boleh tengok dekat situ buku teks muka surat 85. 85. Okey. Okey. Okey, kita akan teruskan pembelajaran kita tentang kepentingan menangani penderaan dalam keluarga. Jika kamu tengok di buku teks tu, ada berapa? Boleh bagi tahu cikgu? Kepentingan menangani penderaan dalam keluarga ada berapa? Okey. 8. Ya, 8. Boleh tak cikgu nak minta Firas untuk bacakan 2? A. Okey, silakan. Meningkatkan nilai harga diri dan keyakinan diri. Okey, yang kedua? 2. Bermotivasi untuk mencapai kejayaan dengan lebih baiknya. Bagus, Wah, jelas bagus. dia baca. Okey, kita nak teruskan. Adik Kisha Jalila. Bacakan nombor 3. Memiliki tubuh, badan, emosi dan fikiran yang sihat. Okey, teruskan Irdina. Nombor 4. Merangsang minda dan daya ingatan yang baik. Okey, kita teruskan Ryan. Okey. Kelima. Mengelakkan berlakunya kecederaan dan kecacatan kekal. Ya, teruskan Ariana. Baca sampai habis. Ariana sambung nombor berapa? Pengurusan diri lebih terancang. Menjalin hubungan sosial yang baik dan tidak menyendiri. Ya. Membentuk bersabar dan bertolak ansur. Okey, habis. Jadi ada ke 8 ya, cikgu? Okey. Tapi cikgu nak ambil 4 saja. 4 sahaja. Okey. Okey. Mengelakkan berlakunya kecederaan dan kecacatan kekal. Jadi kepentingan nak tangani ni. Ya, betul, cikgu. Nak elak benda ni, kita tak nak berlaku kecederaan. Kita tak nak berlaku kecacatan kekal pada tubuh badan kita. Ya, cikgu. Jadi bagaimana kita nak elak semua benda tu? Kita akan Belajar selepas ini. ini. Tapi kita nak terangkan dulu. Okey, seterusnya pengurusan diri lebih terancang. Jika tak berlaku penderaan, pengurusan diri tu seperti hidup normal. Ya, cikgu. Dan seterusnya menjalin
hubungan sosial yang baik dan tidak menyendiri. Bila kita dapat menangani masalah ni, jadi kita akan menjalin hubungan seperti biasa. Kehidupan yang tadi kita tengok dekat gambar tadi kan, kehidupan yang bahagia, family yang bahagia, keluarga yang orang kata selalu saling sayang menyayangi. Okey, dan seterusnya membentuk sikap sabar dan bertolak ansur. Tidaklah macam tadi yang kita cakap kan. Selalu marah-marah kan. Tidak ada komunikasi. Tak ada komunikasi yang berkesan, tak ada komunikasi yang baik. Sentiasa membentuk sikap sabar dan bertolak ansur. Salah, kita betulkan. Betul, cikgu. Okey, kita teruskan lagi. Okey. Sebelum tu, cikgu nak tunjuk pada kamu keratan akbar. Ini kisah-kisah yang pernah berlaku dan terjadi kepada kanak-kanak. Okey, boleh lihat? Okey. Sangat sayu ya cikgu bila melihat keratan seperti ini. Tambahan pula kita tengok yang berlaku benda ni adalah kanak-kanak. Kanak-kanak. Ya cikgu. Tengok ni, kesian. Betul tak? Kesian tak? Kesian, kena didera. Ya, Dek. Okey, boleh baca Adik ayat ni Firas. sehingga mati. Allahu Akbar. Cikgu. Begitu banyak ya cikgu kes-kes macam ni di negara kita sendiri. Lagi satu saya nak kupaskan sedikit apabila berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, kadang-kadang apabila berlaku kepada bayi. Ya cikgu. Bayi yang tak tahu apa-apa, yang hanya mampu menangis sahaja. Jadi mereka tak tahu bagaimana cara untuk bertindak. Ya cikgu. Mereka cuma menangis. Ya cikgu. Nak berjalan pun belum lagi cikgu. Tak boleh. Boleh menangis je. Kalau nak susu menangis je. Kalau sakit menangis je cikgu. Ya, menangis saja. Okey, yang kita lihat yang kes-kes yang berlaku contoh macam besar anak-anak kita di talian ni. Ya, walaupun dah besar tapi masih ada lagi berlakunya penderaan. Kadang-kadang mereka tak tahu nak beritahu siapa, tak tahu nak bersuara. Nak cari siapa, nak laporkan kepada siapa, mereka tak tahu. Ya, cikgu. Jadi topik kita hari ini untuk kita perjelaskan lagi, untuk kita beritahu anak-anak semua yang di talian ataupun di rumah atau di mana-mana yang melihat Didik TV pada hari ini. Kita nak ajar, kita nak bagi tahu semua murid-murid bagaimana cara untuk kita bertindak. Ya, cikgu. Okey, kita teruskan lagi. Kita tengok keratan akbar macam ni pun sudah menyentuh menyentuh perasaan. Ya, cikgu. Okey, kita teruskan lagi. Okey. Punca berlakunya penderaan. Kenapa berlaku? Asal dari mana berlakunya penderaan ini? Okey, kita lihat. Kesian kanak-kanak didera. Okey, kita teruskan. Dia berpunca daripada tekanan ibu bapa. Ya, cikgu. Tekanan ibu bapa ni banyak aspek yang anak-anak kadang-kadang tak faham situasi mak ayah dia, mungkin tekanan tempat kerja kan, masalah lain. Jadi kadang-kadang anak-anak ni dia selalu meminta-minta kan. Orang kata buat perangai lah kan. Katakan. Jadi tekanan ibu bapa ni sama ada kepada orang tua untuk mengatasi atau mengawal perasaan. Ibu bapa lah. Okey. Seterusnya. Disebabkan kepincangan rumah tangga. Kadang-kadang rumah tangga yang sedikit goyah, bila dia ada masalah lain, dia bawa masuk dalam keluarga, maka berlakulah penderaan terhadap kanak-kanak. Okey. Seterusnya, ibu bapa yang ketagih dadah. Ada. Ini isu yang sangat komen, cikgu. Ya, betul. Selalu kita dengar. Ada. Kadang-kadang kesian anak-anak ni. Yalah, ibu bapa mereka kan. Mereka tak tahu nak buat macam mana. Sebab anak-anak ni masih kecil. Sebenarnya anak-anak bila melihat ibu bapa dalam keadaan sakit, mereka nak tolong ya cikgu. Betul. Tetapi mereka tidak tahu apa yang sedang berlaku. Betul. Jadi ibu bapa pun dalam keadaan itu, diorang tidak sedar apa yang berlaku pada diri sendiri dan tidak dapat mengawal tangan ataupun pergerakan fizikal mereka. Disebabkan kemarahan. Ya cikgu. Okey. Seterusnya, perbalahan antara ahli keluarga. Kadang-kadang dalam rumah tangga, ibu ayah, dia bergaduh, perbalahan dia bergaduh depan anak-anak. Dan anak-anak ini akan menjadi mangsa mereka. Tak boleh nak lepaskan tempat lain, anak jadi mangsa. Tambah-tambah kalau anak tu, mungkinlah kadang-kadang anak tu menangis selalu kan.
kita faham situasi ini, tapi bagaimana cara kita untuk mengatasi penderaan ini? Okey, seterusnya. Sebab sikap luar biasa terhadap perhubungan. Apa yang dimaksudkan sikap luar biasa tu? Apa Macam tu, ni. cikgu? Kadang-kadang, ialah perangai kita tak sama. Macam Kak Fika lain, kan? Cikgu Farah lain. Ya. Ibu bapa mereka kat rumah pun lain. Jadi sebab sikap luar biasa tu mungkin disebabkan orang kata kisah silam ibu bapa yang menyebabkan mereka melakukan penderaan terhadap kanak-kanak ni kadang-kadang. Kita pun tak tahu macam situasi kadang-kadang yang macam kita tahu tekanan ibu bapa, sebab masalah rumah tangga kan. Ya. Itu yang selalu kita dengar. Yang sikap luar biasa ni, yang luar biasa yang kita sendiri kadang-kadang tak terfikir. Mungkin sebab masalah lain. Ya, cikgu. Masalah lain contoh, mereka ada penyakit. Penyakit lain. Itu contoh satu. Ya. Okey, dan seterusnya masalah kewangan. Ini pun sangat common lah, cikgu. Betul. Kewangan ni dia dengar. merangkui semua. Bukan saja penderaan. Tapi hari ini kita nak belajar disebabkan masalah kewangan ni punca berlakunya penderaan terhadap kanak-kanak. Ya, cikgu. Okey, macam mana anak-anak di talian? Boleh bagi respon? Ada sesiapa yang mungkin nak tambah sikit? Nak tambah, betul. Betul Kak Fika. Ada tak nak tambah? Firas ke tadi? Firas ada nak tambah apa-apa? Selain pada yang cikgu bagikan. Ada tak? Dia macam ada idea tu. Ada? Ada tak ada? Tak ada? Okey. Menghisap dadah. Okey, betul. Dah ada kat sini. Kod Betul. ada Lebih kurang pandangan, aja. ya. Siapa Ryan? Ya. Ibu bapa banyak hutang. Pandai Ryan. Betul. Daripada masalah kewangan lah. Dia bila dia banyak hutang, betul lah. Dia buka tu minda dia tu. huraikan Masalah sikit. kewangan tu apa tu? Okey, dia bagi contoh. Bagus, Apabila banyak Ryan. hutang. Kisha Damia, silakan. Okey. Kurang didikan agama. Betul. Sebab tu yang tadi yang saya sebutkan, pendidikan terhadap anak-anak itu perlu dan penting. Betul, memang sangat-sangat setuju. Kurang pendidikan agama. Ya. Bila kurang pendidikan agama, dia tak terfikir. Kan? Sebab tu dia jadi bertindak yang di luar kawalan. Betul, cikgu. Tak ada iman orang cakap kan. Ya. Sebab disebabkan kurang didikan agama. Okey, ada yang lain nak tambah? Ada sesiapa nak tambah? Okey, Dina silakan. Bagus anak-anak kita ini. Penceraian. Betul. Sama juga dengan kepincangan rumah tangga. Okey, apabila ada bagi contoh tu, okey, apabila bercerai, ibu bapa bercerai, jadi anak ni kadang-kadang dia tertekan. Ya. Disebabkan punca penceraian tu kadang-kadang ayah tekanan, ibu tekanan, anak pun bawa ke sana, bawa ke sini. Jadi bila marah terkena tempias dan berlakunya penderaan terhadap kanak-kanak ni. Cikgu, sebelum kita ke slide seterusnya, boleh tak saya nak mungkin tanya cikgu, adakah dia berkait juga? Mungkin kadang-kadang kepincangan rumah tangga tu berlaku kerana masalah kewangan ya, cikgu? Betul. Dan dia ada kaitan dengan antara satu sama lain ya, cikgu? Betul, Bukan ada satu kaitan. punca saja, boleh jadi dua punca, tiga punca. Betul Kak Fika. Berpunca-punca, jadi banyak punca menyebabkan tekanan yang tidak boleh dikawal dan berlakulah penderaan terhadap kanak-kanak. Sepatutnya apabila masalah kita sendiri, contoh yang dewasa ni kan, kita jangan lepaskan kepada anak-anak. Kesian anak-anak ni. Sebab anak-anak ni yang nak tolong kita bila besar nanti. Okey, kita teruskan lagi. Kesan penderaan. Tapi sebelum itu, kita akan lagi belajar pasal kesan penderaan dan juga cara mengatasi ya, cikgu? Betul. Jadi jangan ke mana, kita akan berehat dulu dan selepas ini kembali di teras Didik TV KPM. Jumpa anda nanti. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
anda masih lagi bersama saya di Teras Didik TV KPM. Dan hari ini kita belajar tentang pendidikan kesihatan, penderaan, khususnya penderaan dalam keluarga bersama Cikgu Farah. Dan sebentar tadi kita telah mengatakan punca penderaan dan sekarang ni kita nak belajar pula tentang kesan penderaan. Ya, Cikgu? Okey, teruskan Cikgu. Masih lagi okey kan? Okey, kita teruskan dengan kesan penderaan. Tadi kita dah tahu punca, sekarang kita nak tahu kesan disebabkan penderaan. Okey, kita lihat. Kemurungan. Kanak-kanak ni akan jadi kemurungan. Dia banyak berdiam, murung, tak nak bercakap. Kadang-kadang ada yang tak makan. Kesian. Sebab terlalu berfikir. Ya, Cikgu. Fikir masalah ni. Okey, seterusnya. Keresahan. Resah. Fikir apa yang berlaku lepas ni berlaku lagi ke terhadap dia kan. Masih lagi ke didera. Jadi dia resah. Dia sentiasa resah. Dia takut. Sebab masa tu tak tahu nak cari siapa. Betul, Cikgu. Okey, kita teruskan lagi. Pemarah. Dia marah sebab dia melepaskan. Betul. Melepaskan kemarahan. Mungkin dekat adik atau kawan-kawan macam kawan-kawan ajak main kan. Dia cepat marah. Dia mudah marah. Sebab apa? Sebab dia dah tertekan dah. Dia dah pernah didera. Simpan kat dalam Simpan di dalam. Dan juga dia bila lihat ibu bapa tu pun marah, dia terikut sekali. Ya, Ya, betul Cikgu. Kak Fika. Okey, seterusnya gangguan emosi dan mental yang cikgu terangkan tadi. Dia berfikir, kadang-kadang dia trauma, dia takut, dia mengganggu fikiran dia. Mungkin waktu malam nak tidur, emosi dia terganggu, dia fikir dia macam susah nak lelapkan mata. Itu dia gangguan emosi lah. Terlalu berfikir, apakah kehidupan dia selepas ini? Apakah akan berlaku lagi selepas ini? Kesian kan anak-anak ni? Okey, seterusnya penyendirian. Dia akan menyendiri, duduk sorang-sorang, termenung. Ya, sorok-sorok dia tak berkawan kan, dia tak nak, dia rasa macam kekurangan pada diri dia. Ya, Cikgu. Kalau berada di sekolah pun kadang-kadang dia tidak bercakap dengan pelajar kawan lain. Dia nak sendiri sahaja. Okey, seterusnya tekanan jiwa. Yang ni yang kita takut. Yang ni kita takut sebab kanak-kanak ni dia masih kecil. Apabila dia mengalami masalah tekanan jiwa tu, itu sangat bahaya. Sebab dia tak mampu mengawal perasaan dia. Kadang-kadang dia bertindak di luar kawalan. Macam tadi kan, emosi dia terganggu, mungkin dia memberontak terhadap diri dia. Takut dia mencederakan anggota badan dia. Yang ni kita tak nak. Itu paling bahaya ya, Cikgu? Ya, bahaya sebab kanak-kanak dia masih kecil. Kalau kita kadang-kadang dewasa, kita boleh mengawal juga sedikit. Macam tadi adik Kisha bagi contoh. Kurang pendidikan agama. Betul. Apabila jika kita ada ilmu yang lebih tentang pendidikan agama, insya-Allah boleh mengatasi, boleh mengawal. Insya-Allah. Okey. Cara mengawal tindakan dan situasi apabila berlakunya penderaan. Tadi Kak Fika kata apa? Katakan tidak. Katakan tidak. Cannot. Katakan tidak. Okey, cuba buat. Katakan tidak. No. Say no, adik-adik. Say no. Sama-sama dengan Kak Fika. Kisha. Tunggu Kisha. Kisha Okey, katakan tidak. Okey, Okey, bagaimana kita nak katakan tidak? Ya, bagaimana tu, Cikgu? Macam mana katakan tidak? Ini apabila nak dipukul, nak didera. Okey. Menjerit, katakan tidak jika dipukul, dicubit atau digoncang. Contoh, apabila kita nampak situasi itu mula tegang, nak berlakunya penderaan, kamu nak dipukul, katakan tidak. Bagi tahu mungkin waktu tu kalau diam, kadang-kadang ibu bapa dia terlupa. Biar kita katakan tidak, mungkin dia tersentak hati dia kan. Betul. Dia anak ni. Okey, seterusnya. Berkata tidak pada kata-kata kesat. Walaupun mungkin kadang-kadang bila ibu bapa terkeluar kata-kata yang kesat, kata-kata yang orang kata tak tidak sesuai. Senang didengar. Tak senang didengar. Anak boleh tegur. Kenapa ibu cakap macam tu? Kenapa ayah cakap macam tu? Kadang-kadang kita faham ibu bapa ni melawan pula kan. Sebab dia orang dewasa. Tapi kita kena bagi tahu ibu bapa kita. Ya, adik-adik. Jangan cakap perlu. macam tu. Tak boleh. Tu yang saya katakan tadi. Bila kita tegur anak ni, tegur kita kadang-kadang kita tersentuh hati kita. Dan mungkin menyebabkan ibu bapa ni rasa terhenti perbuatan mereka tu. Ya, dia tak sedar bila dia melakukan sesuatu. Betul. Tu ya, Cikgu. Okey, seterusnya berkata tidak pada cercaan atau dimalukan di halayak ramai. Contoh di situasi contohlah di mall kan. Dia anak ni buat perangai biasa
biasalah kan kanak-kanak, budak-budak kadang-kadang ibu bapa ni tak mampu mengawal, dia marah depan orang. Jadi bagaimana situasi kita untuk mengawal, kita sebagai anak nak mengawal ibu bapa kita supaya jangan buat macam tu. Kita kenalah minta maaf dekat ibu, minta maaf kat ayah kan. Katakan tidak, kita tak buat lagi. Iya, cikgu. InsyaAllah. Sebenarnya dalam situasi ni ya, cikgu, kita perlu menjadi orang, kalau bahasa Inggerisnya, the bigger person, orang yang lagi besar. Kerana bila kita tengok seseorang yang marah, dia tidak dapat kawal perasaannya, kita menjadi seseorang yang boleh mengawal perasaan kita dan mintalah maaf pada ibu bapa. Okay. Dan seterusnya berkata tidak pada sebarang aktiviti buli. Buli tu peneraan, tak kisahlah dari sudut macam mana, sentiasa macam contohlah, anak kecil lagi kan, kita ni duduk, ibu bapa dia suruh pergi kedai beli cili macam tu. Pergi kedai tu macam biasalah kan, kadang-kadang kita memang seronok kan. Tapi kadang-kadang anak ni mungkin dia nak buat kerja sekolah kan, nak pergi kedai je asyik kan. Tekanan juga. Kena basuh baju, kena buat kerja rumah yang tak sepatutnya anak-anak buat, kena masak untuk mak atau ayah kan. Membantu tu lain. Kan kadang-kadang memang kita suka tolong mak ayah kita buat kerja rumah, tapi membantu lain. Disuruh dibuli itu lain. Bila keadaan dan situasi tu tak betul. Ya, cikgu. Anak kena basuh baju satu rumah kan. Hari-hari kena masak, kena sapu sama. Itu dah sedikit peneraan kita nampak. Ya, cikgu. Okey. Betul. Dan ini yang kita nak murid-murid tahu, tindakan mangsa penderaan. Ya, ini apa yang penting perlu ni, dibuat? cikgu. Okey, dengar baik-baik. Laporkan kepada ibu bapa ataupun ahli keluarga. Okey, contoh. Ini contoh ya, kalau ibu dera. Bapa tu tak. Jadi kita bagi tahu bapa kita. Kadang-kadang kan Kak Fika, dia situasi orang kata kepincangan keluarga macam perceraian tadi. Ya, apabila dapat ibu tiri, ayah tiri, kan kadang-kadang kita faham anak tu bukan anak kita, jadi susah nak sayang. Ya, cikgu. Macam mana nak mengawal emosi tu? Macam mana nak perlu kita menangani? Katakan tidak pada perkara benda-benda penderaan macam ni. Ya, apabila kita dapat ibu tiri atau mak tiri, itu contoh ya. Kita pun kena jaga situasi kita, kita kena jaga percakapan kita kan. Walaupun contohlah tak sukalah ibu tiri itu kan. Kita kena saling sayang menyayangi. Cuba terima seadanya. Laporkan kepada jiran. Jiran sebelah rumah kan, siapa-siapa yang boleh agak membantu kita. Sebab kita kanak-kanak memang dia tak tahu nak buat macam mana kan. Laporkan kepada mungkin yang tadi ahli keluarga tu, mungkin saudara mara, mak saudara, ayah saudara kan, ataupun datuk nenek dan seterusnya. Lapor kepada jiran, minta tolong jiran. Bagi tahu. Jiran pun kadang-kadang memang dia tahu, dia nampak. Tapi dia nak masuk campur tu kadang-kadang fikir banyak. Jadi adik-adik memainkan peranan penting sebenarnya untuk menyuarakan masalah jika ada. Betul. Okey, seterusnya laporkan kepada guru. Kalau tak ada tempat sangat kan, jiran pun rasa macam sebab dia mungkin berkurung disebabkan kemurungan dia kan, penyendirian dia tadi kan yang kita belajar. Dia boleh laporkan kepada guru. Okey. Okey tak? Faham tak? Okey, mereka dengar jelas ni. Ya, sangat fokus tengok pelajaran kita hari ni. Tapi cikgu, sebenarnya waktu zaman pandemik ni mungkin agak susah untuk kita berkomunikasi dengan guru secara berdepan. Dan cikgu mungkin boleh bagi sedikit nasihat bagaimana untuk mereka beritahu cikgu mereka. Okey. Dalam keadaan sekarang kita belajar dari rumah. PDPR di rumah. Kadang-kadang memang ada masalah di rumah. Bila anak pun kadang-kadang tak sekolah lama, kadang-kadang mak suruh buat kerja kan. Dia lambat sikit, kita faham. Sebab situasi mungkin environment persekitaran mereka tak selesa, tak seronok kan. Jadi mungkin berlaku sedikit masalah ini. Dan berlaku masalah perceraian. Dia boleh, sekarang kan ada grup WhatsApp kan, cikgu. Kelas. Dia boleh maklumkan pada guru. Boleh, insya-Allah cikgu akan bantu. Jangan risau. Okey. Seterusnya laporkan kepada polis. Macam mana ni nak lapor kepada polis? Tak tahu nak lapor pada polis, kan? Okey. Kena tahu talian dia. Itu penting. Seperti adik kita dalam pandangan pelajar tadi, dia ada berkongsi sedikit tadi, ya. Betul. Bagus. Okey, cikgu. Seterusnya hubungi talian Nur Kasih 1599. Ni senang nak ingat ni. Senang nak ingat 1599. Okey, dan yang terakhir, laporkan kepada pegawai di Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ini mungkinlah orang lain yang akan bantu apabila mencontoh macam jiran. Jiran tahu
anak ni mengalami penderaan dalam keluarga, jadi jiran nampak, dia yang akan laporkan. Okey. Jadi cikgu nak ingatkan kepada semua anak-anak murid, jangan salah anggap ya, penderaan ni apabila berlaku terlalu kerap, terlalu teruk. Kalau mak ayah marah sikit-sikit tu jangan cakap mak derah. Kita tak mahu macam tu. Janganlah melalak ke jiran, kata mak saya derah saya. Bagi tahu jiran, kita tak mahu macam tu. Bahaya balik. Okey, tapi kena faham apakah itu penderaan yang selalu sehingga menyebabkan kecacatan di tubuh badan, gangguan emosi yang teruk sangat, itu baru dikira penderaan. Ya, kena tahu apa akibatnya dari penderaannya supaya kita dapat menilai di mana situasi penderaan tu berlaku ya cikgu. Baik cikgu, sebelum kita teruskan, jom kita berehat dulu bagi peluang untuk pelajar kita mengambil sedikit ruang untuk bernafas dan juga mengambil air, dan kita akan kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali ni kita ke Teras Didik TV KPM bersama saya Kak Pika dan juga Cikgu Farah. Hari ini kita belajar tentang pendidikan kesihatan penderaan dalam keluarga, dan sebentar tadi Cikgu Farah kita telah menyatakan juga punca, kesan dan cara mengatasi penderaan. Betul. Dan kali ini kita nak buat apa Cikgu? Okey. Kita dah nak ke penghujung-hujung dah. Ya, jadi cikgu. Kak Pika boleh nampak kan, adik-adik kita di talian, anak-anak murid kita berbaju warna-warni. Wah, patutlah. Ada Saya tengok kuning, semua lain-lain warna. Ada pink, ada hijau, ada biru, ada orange, ada ungu. Jadi kita diorang dah belajar dah tadi, dah faham semua, dah diperjelaskan bagaimana kesan, cara mengatakan tidak kan. Dan lagi satu, Cikgu Farah nak petik sedikit tadi ayat Kak Pika. Ya. Jangan lupa catat. Ya, betul? cikgu. Bagus Kak Pika ingatkan anak-anak kita untuk catat. Jadi, disebabkan mereka dah catat, mereka dah dengar, dah belajar, kita nak tanya soalan. Betul, cikgu. Kita tanya soalan. Ya, tanpa soalan apalah pembelajaran kita, cikgu. Betul, Kak Pika. Jadi, cikgu akan pilih cikgu, 3, okey. ada 2 pelajar kita hilang lah, cikgu. Alamak, macam mana ni? Mana adik-adik kita ni? Cepat. Kita nak main kuis ni, cepat. Kita nak main kuis, cepat. Onkan kamera anda ya, adik-adik. Siapa tu? Kisha dan juga Ariana. Mana anda semua? Kak Pika nak tengok muka ni. Cepat. Okey. Adakah seorang lagi hilang? Ryan. Okey. Tak apalah, kita ada Adakah 3 di sana saja. hujan? Mungkin cikgu, mungkinlah juga kan. Kita di sini pun sejuk sikit ya cikgu, Betul, mungkin hujan di luar. sejuk sangat. Okey, tak apalah, baiklah. kita mula dulu dengan pelajar yang ada. Boleh? Boleh. Jadi, cikgu nak kamu bersedia. Kak Pika yang akan cabutkan siapa yang kena. Ya, cikgu, Okey. mungkin pelajar-pelajar ni takut nak jawab kan? Itu yang hilang tu. pandai. Adik-adik janganlah macam tu. Okey, Kak Pika. Kita pilih satu. Kak Pika ambil satu. Okey, warna apa ni? Hijau. sama baju. Alamak, sama. Bukan Kak Pika kan? Bukan. Okey, kena orang lain tau. Okey. Bukan saya. Hijau Ryan. Ryan, di manakah anda, Ryan? Tengku Ryan. Ryan, adik. Okey, tak apa. Jom. Okey, dia ada di situ. Dengar. Okey, kita teruskan dengan soalannya. Okey. Tara. Soalannya. Kak Pika bacakan. Okey, Ryan. Bersedia. Sebutkan 3 jenis penderaan.
Yang awal-awal tadi tu. Ya, yang awal apakah? tadi. Penderaan apa? Ada 3. Bagus. Dia catat tu sebab tu dia tengok. Bagus. Mental, fizikal dan emosi. Betul. Wah, Bagus hebat ni, Ryan. Ryan. Okey Kak Fika. Okey, kita Okey. jangan masukkan balik sebab Jangan dia dah kita jawab. keluarkan. nanti Alright, Ryan dia dah kena 2 selamat. kali. Okey. Aha. Soalan kedua. Kedua. Kita tunjuk dulu soalan. Okey, soalan dulu. Soalan dulu. Okey. Kita mula Kak dari Fika bawah. lagi baca. Nak suara Kak Fika Okey. sedap. Adik-adik, wah, okey. Ha. Sebutkan 2 tindakan yang boleh diambil jika berlakunya penderaan terhadap kanak-kanak. Kanak-kanak. Okey, kita nak bagi sikit clue. Ya. 2 tindakan. Apa yang perlu mereka lakukan apabila berlakunya penderaan terhadap kanak-kanak? Okey, Ya. silakan Kak Fika. Okey. Siapa yang kena? Siapa yang kena Kak ni? Fika jangan tengok. Tak tengok. Warna orange. Warna orange. Adik Firas. Wah. Okey. Firas. Apakah tindakannya? Okey. 2. 2 tindakan. Cikgu nak 2. 2 tindakan. Ya. Yang boleh diambil. Macam mana? Apa kamu perlu bertindak? Kalau Tadi ada berlakunya banyak tadi yang penderaan. bulat-bulat tu. Pada guru. Okey, Okey. 1. Bagus. Yang kedua? Beritahu kepada polis. Polis. Ataupun dia nak tambah. Rasa macam dia ingat ni. Ya. Boleh tambah satu lagi tak Kak Cikgu? Satu lagi. Satu lagi. Firas. Ataupun jiran. Ataupun jiran. Bagus Lepas ni tu dia. rasa macam nak tanya jugalah. Tapi tak tanya Kak Firas. Tanya dekat... tapi tak boleh juga kan. Nanti dia kena 2 kali. Tanya Firas jugalah. Tanya Firas. Okey, Tapi Firas. kita sana Satu bagi lagi. susah sikit. Susah Satu sikit. lagi yang ada nombor Ada nombor tu, betul Firas. tak Mika? Okey Firas, satu lagi. Come on. Ada nombor. Talia Nur. Ya. Okey. Nak bukan nak dera ya. Tapi nak minta juga. Talian Nur betul. Ya, nak suruh tambah lagi sebab tengok Firas ni dia faham ni. Ya. Nombor berapa tu? Nombor berapa? Ada Satu. 5. 1 1, 5. 5 Okey. 5. Ada jawapan dia di sekitar sini. 1 5 1, 5, 5, 9. 5, 5, 8. Alamak. Adik Okey. Firas cuba tengok di kaca Okey, TV. okey. Nampak tak Okeylah. nombor tu? Talian kasih. Di situ. Mungkin kita perlu cikgu depankan sikit. Okey, Boleh nampak tak Adik Firas? 1, 5, 5, 1, 5, 9, 9, 9. Baru betul. Okey, tak apa. Firas. Dia tahu tu. Cuba Hebat dia. nombor dia tak ingat sikit. Ya, Okey. kan? Okey, seterusnya. Ya. Kita tengok Jom. siapa pula yang kena. Mungkin Okey, soalan kita yang nak ketiga. tengok soalan dulu, cikgu. Yang ni kita bagi Surprise. surprise sikit. Okey, bersedia Kita tengok ya? siapa yang kena. Okey. Ah. Cara Warna ungu. Siapa warna ungu? Ariana Nabila. Okey. Okey. Tengok soalan dia. Tara. Kau cakap, okey, nyatakan 2 punca berlakunya penderaan. Punca Ariana. berlakunya penderaan. Ariana. Okey. Tadi dah tercakap dah tadi Ariana. Alamak. Sebab apa? Punca berlakunya penderaan. Masalah kewangan. Masalah Okey, kewangan. pandai. Tapi jangan sebut yang Cikgu Farah sebut tersebut jawapan tu, sebut yang lain. Dan Satu lagi. Tekanan ibu bapa. ya, Tekanan tekanan ibu ibu bapa. bapa. Ya, cikgu. Okey. Jadi semua faham dah hari ni? Faham. Kalau faham, buat macam ni. Wah. Nak Thumbs tengok. up. Faham? Okey, bagus. Okey, Cikgu, alhamdulillah. mungkin faham. kita boleh tanya satu lagi soalan, cikgu. Okey. Kak Fika nak tanya? Boleh. Boleh, okey. Ya. Kita tengok soalan daripada Cikgu Fika. Cikgu Fika, ya cikgu. Okey, silakan. Okey, Cikgu Farah. Okey. Kak Fika nak tanyalah adik-adik ya. Kak Fika tanya je soalan dulu dan Kak Fika akan pilih dari kotak ya cikgu. Boleh, silakan. Okey. Nyatakan 2 cara mengatasi pendaraan. Cara mengatasi. Nak atasi macam mana? Ya. Okey, Kak Fika pilih Yang tak kena lagi. Yang tak kena lagi Ready. bersedia. Warna Good. biru. Warna biru. Kisha Jalila. Kisha Jalila, nama sedap betul. Kisha? Nyatakan 2 cara mengatasi penderaan. Cara nak atasi penderaan tu macam mana? Okey. Katakan tidak. Ya. Katakan tidak? Tidak.
Okey, satu lagi. Bincang. Berbincang. Bagus, Betul. Kisha. Kau ada soalan Ya. lagi? Saya rasa ini cukuplah Okey, cikgu. Dan cukup. masa pun makin sikit. Ah. Jadi mungkin kita perlukan rumusan sedikit daripada cikgu Farah Betul. kita. Okey, kita nak rumuskan apa pembelajaran dan pengajaran kita pada hari ini. Okey, seperti yang kamu dah belajar tadi, seperti yang kamu dah tahu, ingat, penderaan dalam keluarga sepatutnya tidak boleh berlaku. Tetapi kita tak dapat mengatasinya jika ianya berlaku, dan pastikan kamu tahu cara untuk bertindak apabila kamu mengalami masalah-masalah yang kita nyatakan, yang cikgu ajar tadi, yang cikgu terangkan tadi, perlu bertindak. Dan pastikan kamu katakan tidak. Tidak. Kena ingat yang tu. Sepatutnya penderaan tidak boleh berlaku. Ya, cikgu. Jangan beri ia berlaku. Jadi kamu, anak-anak murid, anak-anak di rumah, di talian, di mana-mana, jika kamu merasakan situasi itu bakal berlaku, kamu perlu bertindak. Macam mana bertindak? Jaga sikap dan perangai. Sikap dengan perangai kita kadang-kadang menyebabkan juga anak-anak kita kan, kita faham, kadang-kadang menyebabkan. Dan perlu tahu apabila berlaku bagaimana cara untuk mengatasi. Ya, cikgu. Cikgu nak bagi tips sikit. Silakan, Sebagai cikgu. seorang anak, kita jangan melawan cakap ibu bapa, kena dengar cakap ibu bapa. Dan jika kita ataupun kita telah melakukan perbuatan itu, mohon maaf. Mohon maaf. Cuba ambil hati ibu bapa. Itu Ya, yang cikgu. menyebutkan ibu bapa. Bukan saja waktu kita beraya je kena minta maaf, cikgu. Betul. Kena sentiasa minta maaf kalau betul Sentiasa. ada buat salah. Ya, sebagai seorang anak. Okey, kena Alright. ingat. Baiklah, cikgu. Terima kasih kerana berkongsi Sama-sama. ilmu dan sudi bersama kami di studio pada hari ini, cikgu Farah. Dan kepada anak-anak dan murid di luar sana dan juga atas talian, terima kasih kerana bersama Kak Pika dan juga cikgu Farah di studio. Sehingga kita berjumpa lagi, cikgu, di Teras Didik TV KPM. Bye. Assalamualaikum semua. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Jumpa lagi. Sebagai ibu bapa, saya amat bersetuju silibus penderaan kanak-kanak ini diadakan di dalam peringkat sekolah. Ini supaya kanak-kanak ini didedahkan dengan pengetahuan tentang penderaan fizikal, emosi dan mental. Sekiranya kanak-kanak ini terlibat di dalam situasi yang sedemikian, so kanak-kanak ini mungkin akan tahu bagaimana hendak bertindak dan memohon pertolongan daripada pihak yang sepatutnya dengan segera. Pada pendapat saya, tajuk ini wajib diajar di sekolah dengan keadaan kita sekarang yang penuh masalah dan tekanan. Kita boleh lihat kes-kes penderaan makin meningkat dari semasa ke semasa dengan keadaan kita sekarang. Penting di sini, murid-murid tahu hendak bertindak sekiranya perkara ini berlaku. Bertindak secara betul semasa kejadian dan selepas kejadian. Kepada ibu bapa, perlulah uruskan diri dengan lebih terancang. Bentuklah sikap bersabar dan bertolak ansur. Jalinlah hubungan sosial yang baik dan tidak menyendiri. Kita akan menang. Kita jaga kita. Didik TV KPM